dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi atas permintaan pengerusi minta kita mengulang kaji bab puasa tetapi menggunakan kitab Sabilul Muhtadin Littafaqquh fi Amriddin bagi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang kat luar ni kitab saya dah, tulisannya dah tak nampak. Oh, Ustaz banyak baca? Tak. Kalau apa, bukan sebab banyak baca ni, tergesel-gesel kitab lain ni. Dalamnya Sabilul Muhtadin Littafaqquh fi Amriddin bagi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama Banjarmasin, ya. Kitab ni dah berapa tahun? Ada sebut sini. Dia panjang, saya pendekkan. Tengok pada bab tahunnya saja, ya. Asalnya disuruh beliau belajar di mana? Di Mekah. Sampai satu masa gurunya suruh pulang ke tanah air ajar orang di masyarakat di tempat kamu. Asalnya dia nak sambung lagi belajar. Dah berpuluh-puluh tahun, menaun berpuluh-puluh tahun. Jadi bila patah balik ke negerinya, maka raja ketika itu, sultan pada ketika itu minta supaya dia menulis sebuah kitab berkaitan dengan ilmu fikih. Jadi maka dia pun menurut perintah. Ni menuntut daripada aku pada tahun 1193 tahun daripada tahun hijrah. Sekarang 1444. Dah berapa tahun? 4.3 1, 4.9 tak boleh, pinjam sebelah 3. 14.9 5, 3.1 2, 110, 251 tahun hijrah. Sudah lebih kurang 251 tahun hijrah. Kitab ini dikarang, bukan dikarang tu buat idea sendiri, tidaklah, ditulis. Ambilan kitab ni daripada apa? Daripada mana? Iaitu daripada kitab pertama, kitab Tuhfah. Kitab Tuhfah itu salah satu kitab Arab yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i. Kitab Tuhfah. Dan yang kedua, kitab Nihayah. Kitab Nihayah dia ada sebut sini. Bahawa aku ambil akan sekalian masalahnya daripada beberapa kitab bagi Imam Syafi'iyah, kitab yang mutaakhirin seperti Syarah Minhaj bagi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dan Mughni Syekh Khatib Syarbaini atau Syarbini dan Tuhfah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dan Nihayah Syekh Jamal Lir-Ramli dan yang lain daripada segala matan dan syarah dan hasyiah yang mulia-mulia. Satu, Syarah Minhaj. Yang kedua, Mughni. Yang ketiga, Tuhfah. Yang keempat, Nihayah. Dan beberapa dan lain-lainnya daripada segala matan dan syarah. Baru itu 4 yang disebut. Yang lain ada dekat dalam, ada disebut, ada yang tak disebut. 4 ni pun kira kitab besar, kitab Arab. Jadi diambil, bukanlah dia faham sendiri suatu hukum tu, dia mengarang sendiri, tidak. Dia ambil daripada kitab-kitab Arab juga. Baik. Jadi tidak dinafikanlah kealiman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini. Tuan-tuan kalau ada handset, ada internet, data belum habis, boleh type Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ada gambarnya. Pakai serban besar. Mukanya muka macam orang Melayu lah, muka Melayu.
Orang Banjarmasin. Baik. Jadi diakui juga kitab ni antara kitab Melayu yang paling besar pada bab fikih. Kalau bab lain tu adalah kitab Melayu yang lain yang besar. Contoh kitab Syarah Hadis, kitab Bahrul Mazi. Kalau dekat Masjid Nurul Hidayah Bandar Seri Alam ada. Kitab Melayu Syarah Hadis Imam Tirmizi, ada 22 juzuk. Saya pernah bacakan situ kat masjid. Dan kalau bahasa Melayu ilmu fikih, antara yang besar huraiannya, bukan kitabnya tu besar macam mana, tebal pun boleh tahan tebal juga, huraiannya tu perinci. Baik, kita buka kitab Siam, kitab tentang sebab ada yang dah apa nama ni printkan gambar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Lahir 1122 Hijrah bersamaan 1701 Masihi, wafat 1227 Hijrah, 1812 Masihi. Tanah Melayu dah kena jajah belum? 1786 kan? Dah 1511 Portugis. Itu mana boleh lupa tu. Alfonso de Albuquerque tu, lupa tu 1511. Kalau masuk pada bab tu, memang itu pertama sekali diajar. Bila kali pertama tanah Melayu dijajah? Tahun 1511. Dalam soalan tak keluar. Apa nama si Haris Iskandar kan, pelawak dia kata, itu yang saya hafal daripada dulu sampai sekarang. Kalau belajar sejarah itulah. Tapi yang peliknya tak pernah keluar pula soalan tu. Sejarah lain pula yang ditanya. 1511 Portugis, Alfonso de Albuquerque tu kan. Baik. Jadi dah masuk tanah Melayu dah kena jajah. Tapi dia dekat Banjarmasin sana. Pengarang Saiful Muhtadin, kitab yang masyhur. Ni. Kalau tuan-tuan nak kat internet pun boleh buka juga. Nampak? Serbannya lebih besar dari telinga ni, nampak? Ada berapa ekor serbannya? 1. Baik, kenapa Ustaz? Kalau ekor 2 salah ke? Adalah ceritanya kan. Berapa ekor serban Rasulullah SAW? Baik, terima kasih Abang Rahmat. Baik. Mukanya kan muka Melayu tu. Nampak tu. Janggut pun taklah tebal macam orang Arab, tak, memang Melayu. Ini Syekh Muhammad Arsyad ada juga janggut. Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten, ulama Banten, Indonesia. Itu lagi memang muka jauh betul. Kan? Janggut pun lagi sikit daripada ni. Kan? Allah. Baik, sama. Kitab Siam, surat 128. Kalau tuan-tuan ada boleh semak sama-sama. Jadi kalau saya salah baca, tuan boleh tegur. 128. Cuma kadang-kadang bahasanya bahasa Banjar, ada perkataan-perkataan Banjar yang kena rujuk kamus lah, kamus Banjar. Kat internet ada kan, Banjar ke Malaysia. Kan. Baik. Juzuk yang kedua, ada 2 juzuk kitab ni. Juzuk yang kedua, Kitabus Saum. Ini kitab pada menyatakan saum. Kitab tu maknanya kalau kita bab lah. Ertinya puasa. Bermula erti saum pada lugah. Saum tu pada bahasa apa? Imsak, menahan diri daripada barang suatu. Puasa tu menahan diri dan diam daripada berkata. Saum tu suruh diam daripada berkata. Asal makna dari segi bahasa. Dan erti saum pada syarak atau pada istilah, saya ambil yang Melayu, saya tak pandai Arab sangat. Barisnya tu salah baris kan, ertinya dah lain. Baik, saya ambil yang Melayu. Ertinya menahani diri daripada yang membatalkan puasa atas pihak yang tertentu, lagi akan datang kenyataannya dengan segala syaratnya. Tahan diri daripada buat perkara yang membatalkan puasa. Itu makna puasa.
Baik. Dan dalil yang mensabitkan, menetapkan akan fardunya itu wajibnya dahulu daripada ijma'. Maksudnya sumber hukum dalam Islam ni yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma' ulama, kesepakatan ulama, yang keempat al-qiyas. Jadi sebelum ijma' Quran dan hadis lah. Jadi dalil sebelum ijma' iaitu firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumus shiyam. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Dia da tu tak boleh do. So lah. Da jangan soda. Sadaqallah. Sadaqallah. Qa tu tebal. Sadaqallahul azim. Nak berlatihlah. Baik. Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Kalau sadaqallah tak jadi benar kata-kata Allah, lain jadinya. Abu Sa'ad tak tahulah. Bukan benarlah. Baik, jadi kutiba alaikumus shiyam artinya telah difardukan Allah Ta'ala atas kamu puasa. Itu ayat Quran. Surah apa? Saya tak ingat. Sini pun tak ditulis. Tujuannya apa? Cari hafal ayat Quran. Macam itulah tujuannya tu kan. Yang Rumi ada tak Ustaz? Saya Jawi kurang pandai baca lah. Ada. Dah ada. Mahal sikit lah. Kalau ini harganya berapa? Saya beli 22 bulan 7 2002. 2002 RM20. Johor Central Store. Mana ni? Tahu dah. Angsa ni? Badan ke angsa nak? Tak tahulah. Mana? Tak ingat. Kalau yang Rumi mungkin mahal sikit lah. Double ke triple ke Baik. Sambung. Dan sabda itu ayat Quran. Dan sabda Nabi SAW, Bunyal Islamu ala khamsin ila akhirih. Panjang hadisnya kan. Artinya diperbuat Islam itu atas 5 rukun. Setengah kata dibina, berbuat sama hingga akhirnya. Salah satunya puasa lah. Maka adalah puasa itu satu rukun daripada segala rukun Islam yang 5. Dan adalah difardukan Allah Ta'ala puasa Ramadan itu pada bulan Sya'ban. Bila mula difardukan, diwajibkannya tu, kewajipan menunaikan puasa tu bila kewajipannya disuruh. Kalau kita sekarang surat perkelilingnya tu tarikhnya bila? Macam tu. Bulan Sya'ban pada tahun yang kedua daripada tahun hijrah. Rasulullah dah hijrah ke Madinah 2 tahun. Bulan Sya'ban turunlah kewajipan puasa bulan Ramadan. Dan adalah fardunya itu diketahui dengan masyhur, popular. Masyhur kalau tak tahu, popular, viral, daripada perintah agama Islam. Maknanya orang bukan Islam pun tahu orang Islam ni puasa. Sampai tahap macam tu masyhurnya. Maka barang siapa mengingkar akan wajibnya, jadilah ia kafir. A'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau awak tak puasa tu dosa besar. Tapi masih Islam. Tapi kalau awak kata puasa tu sebenarnya tak wajib, jatuh murtad, kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Maknanya lebih baik tak puasalah daripada cakap puasa tu tak wajib. Ya, tapi lagi baik kalau awak puasa. Nak ukur banding tu, maknanya antara orang yang beriktikad dalam hati puasa ni sebenarnya tak wajib, dengan orang yang dia tu tak puasa tapi dia masih cakap puasa tu wajib, aku yang malas puasa. Baik lagi yang tadi yang tak puasa tapi dia kata puasa tu wajib. Pasal yang ini kerosakannya jatuh murtad, kafir. Yang ini berdosa besar. Lagi bagus yang puasa, iktikadnya puasa tu wajib dan dia mengerjakan puasa. Itu lagi baguslah. Baik. Dan adalah fardunya itu dengan kita yang baik. Dan wajib menyuruhkan dia taubat daripadanya. Kalau dia beriktikad begitu, wajib suruh taubat. Kau taubat, jangan cakap macam tu. Tu murtad, kafir macam tu.
tarik balik fahaman begitu, mengucap balik 2 kalimah syahadah. Taubat tu apa? Menyesal. Satu, menyesal, betul-betul menyesal. Jangan cakap je hati tak menyesal. Itu Allah Ta'ala lah yang tahu. Menyesal. Yang kedua, meninggalkan perkara dosa tersebut. Dosa apa? Iktikad puasa tu tak wajib. Yang ketiga, berazam tak nak buat lagi. Berazam tak nak beriktikad lagi puasa tu tak wajib. Itu rukun taubat. Maka jika enggan ia daripada taubat, wajib atas imam membunuh dia. Bukan imam masjid surau. Imam kat sini pemerintah. Pemerintah nak bunuh, itu pemerintah lah punya masalah. Andai kata kita undi-undi naik, contoh kan, Dr. Selamat jadi ahli parlimen kan, parlimen tak cukup lagi, dia kena mesyuarat parlimen tu, dia kena usulkan dapat 2/3 suara. Prosesnya susah sikit lah kan, tapi dia berusaha. Baik, itu pemerintah, imam tu pemerintah. Melainkan jika ada ia baru masuk Islam, kecuali dia baru masuk Islam. Baru masuk Islam, dia tak tahu punya kena puasa, ataupun dia belum biasa lagi puasa, atau jadi jauh daripada ulama. Dia duduk jauh daripada ulama, dia keturunan orang Islam. Tapi duduk jauh daripada ulama. Contoh, puncak Gunung Everest, contoh. Susah hidup situ, tapi contohlah, nak buat contoh. Ataupun jauh di pedalaman, di tengah-tengah hutan banjaran Titiwangsa, kau kan, contoh. Maka tiadalah ia jadi kafir sebab ingkarnya akan wajibnya. Baik. Dan barang siapa meninggalkan puasa kerana segannya, segan ni bahasa Banjar, maknanya malas, bukan malu. Saya malu nak puasa, bukan. Segan kat sini maknanya malas. Mim alif lam sin kata ahli setan. Kenapa nama ahli setan? Setan tu sikap dia, sifat. Kalau manusia jahat dipanggil syaitan. Jin kalau jahat dipanggil syaitan. Manusia pun kalau jahat dipanggil syaitan. Tu orang dulu kalau marah, setan punya budak. Kan? Pasal apa? Sifatnya tu. Baik, barang siapa meninggalkan puasa, tak puasa kerana segannya, yakni malasnya, tiada kerana ingkar akan wajibnya, seperti katanya puasa Ramadan wajib atasku, tetapi tiada aku puasa kerana segan, malas, dan tiada dengan uzur, tak ada sebab, sihat badan, six pack, tiada dengan uzur sakit atau safar, tak ada berjalan mana, rumah je, maka hendaklah dipenjarakan akan dia di dalam penjara, dan tiada diberi akan dia makan. Ini pemerintah lah. Dan minum pada siang hari, supaya hasil baginya rupa puasa. Rugilah kalau kau dah halang-halang kena penjara tu. Niatlah sekali dapat pahala. Rupa puasa dengan demikian itu. Demikianlah dikerjakan hingga dikerjakannya puasa. Pada ketika itu dikeluarkanlah ia daripada penjara. Baik, saya puasa. Keluarlah. Kat rumah tu kalau dia menipu, dia melantak, itu antara dia dengan Ta'ala lah. Itu tugas pemerintah lah. Bukan senang pemerintah, tuan. Orang berebut-rebut tu pasal tak mikirkan tanggungjawabnya. Mikirkan apa yang dia dapat kalau tu kan. Tanggungjawabnya tu tak fikir tu. Baik. Kata setengah ulama, fardu puasa pada bulan Ramadan tiada tertentu pada agama Nabi SAW. Puasa bulan Ramadan ni bukan pada syariat Nabi Muhammad sahaja. Kerana tiada daripada segala umat yang dahulu, melainkan difardukan Allah Ta'ala atas mereka itu puasa pada bulan Ramadan. Seperti firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Shadaqallahul azim.
Artinya lebih kurang seperti difardukan Allah Ta'ala puasa itu, bukan perasa puasa typing error kat situ atas segala umat yang dahulu daripada kamu. Sebelum umat Nabi Muhammad pun ada puasa juga. Dan kata setengah ulama, fardu puasa itu tiada tertentu pada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya tertentu pada agama Nabi kita, iaitu keadaan waktunya pada bulan Ramadan. Cuma umat dahulu puasanya bulannya bukan Ramadan. Umat Nabi Muhammad saja puasanya bulan Ramadan. Habis bulan apa? Entah, carilah buku sirah. Nak tahu juga, excited kan, curious. Cari, tambah lagi ilmu. Adapun tasbih pada ayat Al-Quran itu diri puasa tiada pada waktunya. Penyerupaan puasa bukan waktu yang sama. Kata Syekh Ibnu Abdul Salam, bulan Ramadan itu terafdal daripada segala bulan, hingga daripada 10 hari bulan Zulhijjah sekalipun, kerana tersebut dalam hadis yang sahih bahawa Ramadan itu penghulu segala bulan. Dan harus puasa Ramadan itu kurang sehari daripada 30 hari. Kadang-kadang tak sampai 30 hari. Kerana bulan Ramadan terkadang genap 30 dan terkadang kurang daripadanya 29. 28 tak ada, 29. Dan pahalanya bersamaan jua. 31 pun tak ada, dia 29, 30, 2 je. Dan pahalanya bersamaan jua, pahala sama. Melainkan kaum Syiah, maka tiada diharuskan mereka itu kurang sehari daripada 30 hari. Maka betapa kiranya tiada diharuskan mereka itu kurang sehari. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ia puasa pada tiap-tiap Ramadan kurang daripada 30 hari, melainkan sebulan jua yang genap puasanya 30 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya puasa beberapa bulan Ramadan tu 29 hari. Satu kali saja genap 30 hari. Tiba-tiba ada kaum Syiah yang puasanya sentiasa 30. Tak nak 29 langsung. Bukan tak nak tu ikut pada anak bulan, tak. Anak bulan 29 pun dia masih nak 30. Tu kaum Syiah lah, salah satu amalan sesatnya. Bermula wajib puasa bulan Ramadan itu dengan genap Sya'ban. Kenapa dia tak ikut Ustaz? Pasal dia melebih-lebihkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali tak salah, kaum Syiah ni yang salah. Melebih-lebihkan tu sampai tahap dikatakan malaikat Jibril tersalah bagi wahyu kepada Nabi Muhammad. Sepatutnya bagi kepada Sayyidina Ali wahyu. Macam manalah boleh ke arah tu Yang ngajar siapa? Syaitan lah ngajar. Pasal apa? Tak berpandukan kitab-kitab para ulama. Dia start tu bila? Start zaman sahabat tu kan, dah ada Syiah tu. Zaman sahabat tu. Dia Syiah dengan Khawarij tu kan bertentangan tu kan. Syiah yang melebihkan Sayyidina Ali, Khawarij yang membenci Sayyidina Ali. Baik, kita Ahlus Sunnah Jamaah tengah-tengah, menyanjung Sayyidina Ali sebagai sahabat Rasulullah. Tak ada sampai melebihi daripada tahap Nabi atau Rasul. Baik, sambung Bermula wajib puasa bulan Ramadan itu dengan genap Sya'ban 30 hari. Kalau nak puasa wajib puasa Ramadan tu, macam mana cara nak mulakan puasa? Dengan genap Sya'ban 30 hari. Sya'ban dah genap 30 hari. Sya'ban tak boleh 31 hari. So genap 30 hari, esoknya tu puasalah. Malam tu dah niat, malam tu dah sembahyang tarawih. Itu satu cara.
Jikalau ada langit itu gubar. Gubar tu apa? Gibar atau gubar, kotor. Kotor tu maknanya apa? Bukan sampah. Mendung lah. Gelap, mendung. Jadi tak nampak 29 Syakban tu, tengok anak bulan tak nampak. Tak nampak bukan sebab tak ada. Ada tapi ditutup awan. Dari segi sains dikaji, benda tu, anak bulan tu ada, tapi tak nampak dengan mata kasar kerana ditutup awan. Maka genap 30 Syakban, tak dikira nampak. Pasal yang nak dikira nampak tu dengan mata kasar. Agama Islam ini untuk semua manusia, kaya atau miskin. Orang yang mampu beli teropong itu hanya orang kaya. Teropong bukan murah. Cermin mata aja beratus. Isteri saya punya cermin mata 2,000. Pasal apa? Pasal apa? Dia punya tahap rabun tinggi 1,000 berapa tak? 1,000 lebih sebelah kiri. Sebelah kanan 900. Memang dia rabun sejak lahir. Jadi cermin mata aja beribu. Lagi teropong. Lagilah nak teropong anak bulan. Teropong anak dara pun mahal. Oh, Ustaz suruh beli teropong anak dara? Tidak, nak cerita teropong askar tu, tengok musuh tu. Asalnya tengok musuh. Musuh dah tak ada, tengok lain. Ini lagi nak teropong anak bulan yang lebih jauh, keluar daripada bumi, sudah tentulah mahal, puluh ribu. Baik, jadi tak disuruh melihat anak bulan tu dengan teropong. Kalau ada teropong, bagus. Untuk apa? Untuk memandu arah mana mata kita nak tengok. Sebab teropong yang moden, dia boleh tetapkan kedudukan bulan tu sendiri. Jadi dah fokus dekat situ, betul-betul dekat bulan. Ataupun theodolite ke, jadi memang dah fokus. Kedudukan bulan dia dah tahu dekat situ. Sekarang tinggal tunggu masa untuk nampak saja. Bila dah nampak dengan teropong, maka ketepikan teropong, ataupun kita lah ke tepi, tengok dengan mata kasar kawasan yang teropong tu fokuskan tadi tu. Tengok kembang kuncup matanya tu kan, mendelik kan, tak nampak. Tengok balik teropong, betul ke salah tempatnya? Betul, okey, betul situ. Tengok balik, kembang kuncup, hidungnya pun ikut kembang kuncup juga kan, tak nampak. Sebab tu tengok nak bulan kena ramai-ramai. Dan kalau boleh orang muda yang tak ada penyakit. Orang dah ada penyakit ni, matanya dah kabur. Matanya dah kabur. Tu sebab tengok nak bulan kena ramai-ramai. Jadi bila nampak dengan teropong, tengok dengan mata kasar, tak nampak. Yang lain yang dibawa oleh muda semua pun tak nampak, maka dikira tak nampak. Kalau dialihkan teropong, nampak lah. Nampak tak? Tak nampak dah. Barang siapa tak nampak, dia berani umur. Nampak. Tak boleh. Dia kena nampak betul. Ini bukan nuju 4 belalang. Nampak tak? Nampak? Tak nampak? Okey, awak tengok situ tu. Tu. Kalau dekat Pontian, tu atas Pulau Pisang tu. Atas dia betul. Nampak tak? Nampak. Ataupun ada awan-awan sikit. Tu antara dua awan tu tengah-tengah. Tengok, betul tak? Nampak tak? Nampak. Nampak dengan mata kasar, barulah dikira nampak. Itu asal hukum senang. Tak apa, kita bacalah. Maka jika dia kata sini, sambung balik, atau dengan melihat bulan. Tadi tu yang tak nampak tu, bila tak nampak genap 30 Syakban. Contoh hari ni hari Selasa, 29 Syakban. Tengok anak bulan. Bila nak tengok anak bulan? 29 Syakban. 20 bukan 29 Syakban saja, 29 hari bulan setiap bulan. Itu tarikh untuk melihat anak bulan, untuk menentukan satu hari bulan seterusnya. 29 hari bulan. Jadi hari ini 29
Kalau nampak malam tu dah 1 Ramadan. Kalau tak nampak malam tu kira 30 Syakban. Hari Rabu, esok hari Rabu 30 Syakban ni kalau tak nampak. Nanti hari Khamis tu baru puasa 1 Ramadan. Kalau hari ni Selasa 29 Syakban, nampak anak bulan, esok malam ni dah niat lah. Esok hari Rabu dah mula puasa. Tu sifir dia. Atau, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, atau dengan melihat bulan. Bukan melihat bulan tu sebulan-bulan, anak bulan lah. Seorang laki-laki yang nama dalam kitab tu bulan. Kita orang Melayu kata anak bulan lah. Melihat bulan seorang laki-laki yang adil, tak buat dosa, yang soleh. Kemudian daripada masuk matahari. Waktu bila nak melihat ni? Tarikh dah tahu 29. Waktu bila? Masuk matahari, waktu maghrib. Masuk waktu maghrib itulah mulanya melihat anak bulan. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib, itulah bermulanya masa melihat anak bulan. Macam mana sembahyang maghrib? Itu sebab bila ramai-ramai boleh bergilir. Kalau tak ramai, kenalah niat jamak takhir. Niat nak sembahyang maghrib dalam waktu isyak. Tak musafir, dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, Bughyatul Mustarsyidin, dibolehkan jamak dan jamak dan qasar. Jamak ke qasar? Jamak saja. Jamak jika ada hal yang tak dapat dielakkan. Salah satunya nyambut tetamu, lagi sakit, dan lain-lain lah. Jadi lain-lain tu boleh dikiaskan. Contoh kerja, orang kerja, saya pernah buat contoh, orang kerja pemandu bas sekolah, balik pukul 6.30, budak terakhir sampai pukul 8. Itu van sekolah mungkin awal sikit. Kalau yang bas sekolah betul 40 orang dalam tu, mau pukul 8.30 baru sampai. Itu budaknya. Yang pemandu basnya balik rumah lagi pukul 9 baru sampai rumah. Contohlah. Tak kala tu dia dibenarkan jamak. Atas jalan mana boleh. Kalau berhenti pun, andai katalah seluruh budak yang naik bas sekolah dia tu semua pelajar Islam sekalipun, mana ada yang setuju? Pakcik nak berhenti sekejap sembahyang maghrib. Mana ada yang setuju? Mak bapak pun tak nak pindah bas lain. Tak ada nak naik bas dia. Jadi dia terpaksa tak sembahyang maghrib, maka tak kala tu dia dibenarkan jamak. Niat nak sembahyang maghrib dalam waktu isyak. Lagi doktor pakar tengah membedah. Lagi orang jual pasar malam. Alah, pasar malam bentang lah. Awak cakap senang lah. Masa waktu maghrib tu, azan tu yang paling ramai sekali orang. Boleh sembahyang, boleh, tapi 5 minit tu 50 orang pelanggan hilang. Percaya, yakin Allah bagi rezeki. Iya, tapi dah memang dah 5 bulan saya macam tu, memang pelanggannya memang lari 50 orang kan. Contoh kan. Ya mak. Ini untuk orang-orang yang susah. Awak bolehlah, awak kerja berapa balik 84, 86. 86 tu pun kalau balik jam pun sama tu. Biasanya baik. Kalau kita nak niat jamak kerana musafir, kena dalam perjalanan lah. Kalau kita niat jamak tu kerana ada hal niat bulan-bulan tu, boleh kat rumah. Tengok gantung dia niat kita. Macam saya ada dua juga, dua cara saya buat. Ada pernah saya niat jamak kerana anak bulan ni kat rumah baru sembahyang maghrib dengan isyak. Yang kedua dalam perjalanan tu jumpa masjid surau, berhenti sembahyang jamak. Ikut pada niat kita lah. Baik, sambung sini
Melihat bulan seorang laki-laki yang adil, kemudian dia masuk matahari waktu maghrib pada malam yang ke-30 daripada bulan Syakban. Maknanya siangnya 29, malam tu kalau tak nampak 30. Jadi 29 tu tengok nampak nak bulan. Jadi tatkala itulah wajib puasa. Itu dua cara. Dan tiada memadai, tak habis lagi. Dan tiada memadai melihat bulan dengan wasitah, teropong. Wasitah tu perantaraan atau alat. Disebut sekali teropong. Dan tiada memadai. Tiada memadai itu maksudnya apa? Tiada sah. Maknanya kalau nampak dengan wasitah atau alat teropong tapi tak nampak dengan mata kasar, itu dikira tak nampak. Adalah dia ada, dengan teropong nampak benda tu ada. Ya, yang nak dikira syarak tu dengan mata kasar. Bukan sebab awak mampu beli teropong, awak pakai teropong, maka hukumnya ikut teropong. Tidak. Hukumnya tetap sama, guna mata kasar. Teropong tu untuk membantu je lah. Kalau tak ada teropong, dulu pengalaman saya ikut guru saya melihat anak bulan ni, daripada sejak belum mampu beli teropong sampailah yang mampu beli teropong. Jadi dulu masa belum mampu beli teropong, memang kita tengok ramai-ramai itu merata tengok kanan kiri kanan. Asalnya panduan yang dulu belum ada teropong, panduannya apa? 1 jam sebelum terbenam matahari ataupun 1 jam sebelum maghrib, itu tengok tempat kat mana matahari berada. Kat situlah nanti anak bulan akan berada. Maghrib pukul 7.22 6.22 dah terpacak kat situ, tengok mana kedudukan matahari. Tu lock kat situ. Lock tu macam mana? Bukan nak berhenti, jangan gerak 1 jam. Kalau boleh lah kan. Biasa maknanya ambil tanda lah apa, atas Pulau Pisang ke, atas Pulau Manggis ke. Tak adalah Pulau Manggis, maknanya contohlah atas bumbung rumah si orang ni ke apa kan. Lock kat situ. Jadi kat situlah kau fokus. Bila masuk je waktu maghrib 7.22, masuk je maghrib, azan je, kat situ tengoklah pasal situ. Tapi jangan situ aja. Kang dah 4 minit turun 1 darjah. 4 minit turun 1 darjah lagi, dah turun. 4 minit lagi turun 1 darjah lagi. Tengok ketinggian dia berapa. Kalau dekat jadual jawatan agama ada tulis berapa tinggi dia. Kalau itu perkiraan jawatan agama, kalau perkiraan international Khalid Shaukat, www.moonsighting.com. Dekat situ ada dikira oleh Munzur Ahmad. Dia ahli astronomi antarabangsa lah. Dikirakan berapa darjah, berapa latitude dan longitude, latitude dan juga elongation, tinggi dan juga jarak daripada matahari. Jadi kita boleh anggarkan berapa minit. Kalau darjahnya 8 darjah, tingginya tu 8 kali 4, 32 minit saja bulan tu akan berada di langit. Lepas 32 minit yang ke-33 dah tenggelam. Tak payah tengok dah, memang tak ada. Dah tenggelam. Baik. Kenapa tak boleh pakai wasitah teropong? Kerana sabda Nabi SAW, artinya lebih kurang, yakni puasalah kamu dengan melihat bulan dan berbuka kamu dengan melihat bulan. Maka jika tiada kelihatan bulan sebab raguan umpamanya, maka sempurnakan oleh kamu bilangan bulan Syakban 30 hari. Itu hadis dalil tak boleh pakai teropong. Sebab apa? Rasulullah suruh tengok tu dengan mata lah, mana ada sebut teropong. Itu zaman Rasulullah tak maju lagi, tak ada teropong. Nak cerita maju, teknologi sekarang boleh belah bulan tak? Tak? Ataupun macam mana nak cakap? Bukan sebab itulah. Kira bukan sebab tu. Bukan sebab Rasulullah tidak maju, mundur, belum tahu pasal teropong. Tidak.
Yang namanya agama Islam tu dah sempurna. Allah Ta'ala yang wajibkan puasa. Tak ada Allah Ta'ala cakap nanti masa dah ada teropong gunalah teropong. Tak ada. Dah masuk insya-Allah, azan dulu, disambung lagi sikit. Baik, sambung lagi sikit dalam 10 minit. Tu nama kitab ni memang perinci Nak puasa pun berapa muka surat dibahaskan. Belum masuk puasa lagi ni, baru nak mula puasa. Nak menentukan satu hari bulan Ramadan tu panjang bahas ni. Baik. Dan demikian lagi wajib puasa Ramadan dengan khabar yang mutawatir, khabar yang banyak pada melihat bulan. Dia tak tengok anak bulan, tapi ramai orang cakap, nampaklah anak bulan, nampaklah anak bulan, nampaklah anak bulan. Ramai. Mutawatir tu sampai had tak mungkin tak mungkin salah. Mutawatir. Khabar orang melihat bulan, bukan khabar yang bukan melihat bulan. Dosa dah puasa. Dia tak ada sebut pasal anak bulan. Bukan itu yang khabar yang kendaki. Khabar yang melihat anak bulan. Oh, nampak anak bulan? Nampak. Oh, nampak anak bulan? Nampak. Khabar tu yang kendaki. Kerana khabar yang mutawatir itu memberi faedah ia akan ilmu yang daruri, yang penting. Dan demikian lagi wajib puasa Ramadan dengan zon, kuat sangka akan masuk bulan Ramadan yang hasil zonnya itu. Macam mana dia boleh kuat sangka? Itu dengan ijtihad tatkala serupa bulan Ramadan dengan bulan yang lain pada hak orang yang baru masuk Islam. Ini kalau orang baru masuk Islam, atau orang yang ditawan oleh musuh, atau hasil zonnya itu dengan tanda yang sangat nyata pada menunjukkan atas masuk bulan Ramadan. Sekira-kira tiada tersalah ia pada adat, biasanya memang itu tanda masuk bulan Ramadan lah. Contoh seperti melihat segala kondil yang terpasang di atas menara rumah api atau mendengar bunyi Maryam tiar. Dululah katanya kalau puasa ke raya bunyi Maryam dululah. Saya tak merasalah zaman tu. Guru saya cerita ada dulu macam tu. Tiar. Tu kan. Puasa ni, puasa. Atau barang sebagainya daripada yang teradat kebiasaan akan jadi tanda awal bulan Ramadan. Biasanya tanda awal Ramadan gini ustaz, ada iklan Yusof tayo. Itu bukan tanda yang boleh dijadikan tu. Itu bulan Syaban dia dah mula dah. Yusof tayo. Tu kan. Itu Syaban dah mula dah. Bukan Ramadan. Baik. Dan tiada wajib puasa Ramadan dengan kata munajim. Munajim ni ahli nujum 4 belalang. Iaitu orang yang berpegang atas bintang pada mengetahui awal bulan. Tak boleh. Kau tengok bintang tu, nampak? Sudah masuk Ramadan tu. Boleh. Dan demikian lagi tiada wajib puasa Ramadan dengan kata hasib. Hasib ni apa? Orang yang pakai hisab. Hisab tu apa? Kira-kira. Matematik dulu kan ilmu hisab. Ilmu matematik, ilmu kira-kira. Tiada wajib puasa Ramadan dengan kata hasib. Orang yang guna hisab atau kira-kira, iaitu orang yang berpegang atas segala manzilah kedudukan bulan. Manzilah bulan, kedudukan bulan. Dan atas kira-kira perjalanan bulan. Pada segala manzilah itu, perjalanan itu. Dan tiada harus, yakni haram bagi seorang taklid, ikut bagi kata munajim dan hasib. Ini saya bacakan ilmu tuan-tuan.
pada puasa Ramadan, tetapi harus boleh bagi keduanya, si munajim, ahli nujum dan hasib, orang pegang hisab tu, mengamalkan dengan hisabnya puasa dan berbuka puasa. Kalau orang yang tukang ahli nujum dan juga ahli hisab tu sendiri yang nak puasa dengan kiraan dia, harus boleh. Tetapi bersalah-salahan ulama puasanya, adakah memadai? Madai itu apa? Sah ia daripada puasa Ramadan atau tiada? Berbeza pendapat ulama, sah ke tak sah. Maka yang diperpegangi oleh Syekh Ibn Hajar di dalam Tuhfah, tiada memadai puasanya, tak sah, kata Ibn Hajar, akan fardu Ramadan. Dan yang diperpegangi oleh Syekh Ramli dalam Nihayah, memadai, akan dia sah daripada fardu Ramadan. Saya pegang yang tu lah Ustaz, yang Syekh Ramli. Yalah. Tapi itu yang mempunyai badan. Orang yang munajim tu, ahli nujum tu sendiri, pak belalang tu sendiri, ataupun ahli hisab tu sendiri. Dan tiadalah kebilangan kata orang yang berkata telah mengkhabari akan daku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpiku bahawasanya esok hari bulan Ramadan. Satu orang mimpi, saya semalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata esok puasa. Tak boleh. Tiada kebilangan. Kenapa? Maka tiada harus, ini haram bagi tiap-tiap seorang mengamalkan dia, tak boleh pada puasa dan pada lainnya. Tetapi tiada kerana syak pada melihat dia, hanya kerana ketiadaan dapat diperpegangi pengingat orang yang tidur. Benda mimpi, mungkin awak ingat mimpi lain, ingatnya lain. Kan kalau bangun tidur kan, masa mimpi tu memang macam real betul. Kalau bertumbuk tu, kalau bercakap tu marah-marah, kan? Bila dah bangun, mimpi apa dia bang? Entah mimpi apa tadi. Baru kejap lupa dah. Kan? Pengingat orang yang tidur tu, bangun lupa. Sekali dia kata, aku mimpi Rasulullah ni, dia kata esok puasa. Jadi tak boleh dipegang. Bukan pasal Rasulullah tu tak benar, pasal pengingat orang yang tidur tu. Syahdan tak dapat, tiadalah yang melihat bulan itu daripada naik saksi di hadapan qadi dengan lafaz. Kalau orang dah melihat nak bulan, dia kena naik saksi di hadapan qadi dengan lafaz asyhadu anni ra'aitul hilal. Artinya naik saksi aku bahawasanya aku melihat bulan Ramadan. Kena bersaksi. Dan tiada memadai, yakni tiada sah pada saksinya jika dikatanya esok hari bulan Ramadan. Dia saksi esok Ramadan, saksi kena sebut saya nampak anak bulan. Bukan saksi tu saya nampak esok Ramadan. Tak ada, bukan. Cara bersaksi tu bukan macam tu. Dan tiada disyaratkan pada saksinya itu terdahulu dakwa di hadapan qadi. Dan tiada diberati saksi itu menyebutkan sifat bulan dan tempatnya. Tak mesti. Tapi kalau kita nak pasti, kena tanya macam mana bentuk bulan. Dia macam huruf S. Huruf S? Mana nak bulan huruf S? Jauh sangat. Anak bulannya senyum ke muram? Muram. Mana nak bulan muram? Matahari kat bawah, bukan matahari kat atas. Jadi matahari anak bulan tu mesti senyum. Kalau tak senyum pun dia macam huruf Ra ataupun huruf C. Itu mungkin. Ditanya-tanya macam mulut muram, macam huruf S. Itu tak boleh saksi ni. Itu bukan. Tapi jangan beritahu dia dulu. Nampak tak? Nampak? Macam mana tanya? Tanya dulu kan. Jangan cakap dulu bulan ni dia sepatutnya senyum tau. Nampak macam mana? Betul lah, macam tu lah. Ada kan? Jangan cakap dulu, diam dulu. Dia memang macam tu je kan nanti. Baik. Dan disyaratkan pada yang melihat bulan bahawa ada yang adil, syahadah. Adil tu apa? Maka tiada madai jika ada yang melihat bulan itu sahaya dan perempuan. Hamba dengan perempuan tak boleh. Cantik macam mana pun tak boleh dia saksi. Perempuan tak boleh. Dan demikian lagi laki-laki yang fasik, yang buat dosa, dan kanak-kanak tak boleh.
Tetapi wajib atas mereka itu puasa sendirinya lain daripada kanak-kanak. Kalau lelaki yang fasik tadi yang buat dosa dia nampak, dia lah puasa. Kalau dia pun ragu-ragu dengan diri dia, entahlah aku nampak macam nak bulan, tapi entahlah ya ke tidak. Barangkali awan. Awan kena cahaya pun macam bulan juga kadang-kadang bentuk. Baik. Dan demikian lagi wajib pula puasa atas orang yang percaya akan kata orang yang fasik yang melihat bulan. Kalau kita percaya orang yang fasik, dia kata dia nampak nak bulan, kita boleh puasa, wajib puasa. Kalau dia percayalah, tak percaya tak wajib puasa lah. Ini pun yang betul-betul nampak. Dan tiada disyaratkan pada saksi itu adil pada batinnya. Batin mana kita tahu, iaitu yang berkendak kepada orang yang membenarkan dia. Hanya saja madailah padanya adil pada zahirnya, yang kita nampak lah orang baik, soleh, jaga sembahyang, tak buat dosa. Batinnya tu kita mana nampak. Tak boleh tuduh-tuduh, awak ni boleh percaya ke? Saya tengok awak ni macam orang fasik je. Saya rasa awak ni suka mengumpat ni, suka membawang ni. Mana boleh tuduh-tuduh? Tak boleh. Kena ambil zahir apa yang kita nampak. Nampak baik-baiklah, pegang yang baik. Yang tak batin dia tu antara dia dengan Allah Taala lah. Seperti ada ia tertutup daripada segala perkara yang menegahkan bagi adil apabila naik saksi yang melihat bulan di hadapan qadi. Maka tak dapat tiadalah daripada kata qadi, hanya sabitlah bulan Ramadan pada aku dengan saksinya. Qadi nak cakap apa nama ni, kalau dia tak tengok anak bulan atau dia tak nampak, dia kena cakap sabit bulan Ramadan pada aku dengan saksi. Saya menetapkan Ramadan sebab ada saksi. Saya sendiri tak nampak. Tak nampak tu sama ada dia tak tengok ataupun dia nak tengok sama tapi tak nampak dengan mata kasar. Saksi saya nampak. Atau aku hukumkan dengan saksinya pada subut bulan Ramadan. Subut tu apa? Ada ataupun nampaklah bulan Ramadan. Demikianlah disebutkan Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah. Bukan Ustaz Aidil, bukan. Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah kita Arab. Masyhur ni mazhab Syafi'i. Kalau tuan-tuan rajin pergi pondok, pesantren, madrasah ke apa, tanya, kenal tak kitab Tuhfah yang belajar betul? Apa tak kenal pula? Kitab besar tu. Mazhab Syafi'i. Kalau tuan-tuan melancong ke luar negara ke apa kan, di Thailand ke apa kan, kap kun kap tu kan, tanyalah yang Islam lah. Kalau ada Islam, tanya, kenal tak kitab Tuhfah? Yang ada belajar tahulah, kenal lah. Yang tak belajar ya tak kenal. Apa itu? Gapo dia tu be? Tuhfah. Natai gapo dia tu? Ada natai pula dah. Kan? Yang kenal yang belajar lah. Tuhfah ni bukan alam Melayu je, seluruh dunia. Kalau tuan-tuan melancong Amerika contoh kan, kalau yang ada yang belajar lah madrasah ke apa kan, luar negara yang belajar madrasah, Tuhfah disebut Tuhfah, kenal kita besar. Bermula dalil yang mensabitkan memadai seorang saksi pada melihat bulan Ramadan, iaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Katanya lebih kurang mafhumnya, artinya telah aku khabari akan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bahawasanya aku melihat bulan Ramadan, maka puasalah Nabi Allah, dan disuruhkannya akan segala manusia mempuasakan dia. Ibnu Umar cakap dengan Rasulullah, aku nampak nak bulan. Rasulullah puasa dan seluruh umat Islam Rasulullah suruh puasa masa tu, di hadapan Rasulullah itulah yang ada tu. Bermula hikmah pada subut bulan Ramadan. Apa hikmahnya? Dengan seorang saksi tiada bulan yang lain, iaitu kerana mengupayakan dan memeliharakan bagi puasa. Maka dari kerana inilah tiada dipadakan dengan seorang saksi melainkan dengan nisbah bagi puasa dan yang mengikut dia, seperti tarawih dan iktikaf dan umrah yang ditaklikkan keduanya dengan masuk bulan Ramadan.
bersalahan yang lain daripada puasa dan yang mengikut dia, maka tiadalah jadi tunai hutang yang bertangguh dengan seorang saksi pada melihat bulan Ramadan, dan tiada jatuh, ini berlaku dengan dia talak dan merdeka yang ditaklikkan keduanya dengan masuk bulan Ramadan. Tetapi sabit yang demikian itu pada hak orang yang melihat dia, maka kerana itulah wajib akan dia puasa. Dan jika ada ia fasik sekalipun. Dan apabila puasa kita dengan saksi seorang adil 30 hari genap, maka wajiblah kita berbuka puasa, tiada melihat bulan dan tiada ada raguan di langit sekalipun. Kalau dah genap 30 hari wajib puasa. Syakban kan 30 hari. Dan apabila dilihat bulan pada suatu negeri, wajiblah puasa atas isi negeri yang hampir dengan dia, iaitu yang muafakat yang sama matali', tempat terbit matahari mereka itu, dengan matali' isi negeri yang melihat bulan. Dan tiada wajib puasa atas isi negeri yang jauh. Ada orang berpendapat, Mekah dah puasa, kenapa kita tak puasa? Ataupun Mekah dah raya, kita tak raya. Jauh. Bukan pasal Mekah kan negeri tanah suci, ikut je lah Mekah, apa susah? Tak boleh, hukumnya tak disuruh macam tu. Dia ikut sama tempat terbit matahari, iaitu yang bersalahan matalik mereka itu dengan matalik negeri yang melihat bulan itu. Bersalahan sebab bersalahan matalik dan bersalahan jauh negeri pada khatul istiwa, melainkan jika dihukumkan oleh qadi mukhalif, artinya yang menyalahi mazhabnya, seperti Hanafi umpamanya dengan sabit bulan pada negeri yang jauh yang tiada melihat bulan, maka tatkala itu wajib atas kita Syafi'iyah mengamalkan hukumnya dengan wajib puasa. Kalau mazhab Hanafi boleh. Baik. Ini bab apa nama ni, sama tempat terbit pula ya. Baik, cukuplah keadaan ni tuan-tuan. So lebih kurang 1 jam ni. Mudah-mudahan dapatlah kita ilmu sedikit, iaitu tentang kewajipan masuk satu Ramadan tu, awal bulan Ramadan tu dengan melihat anak bulan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, baca ni jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mari kita selawat bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.